Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk minggu ni saya akan bincangkan apa soalan yang saya dah bagi dalam topik 3 minggu lepas. Okay, so ni adalah jawapan dia lah Okay, saya dah tengok dah jawapan tu ada yang okay. Ramai je yang okay dan ada yang tak berapa okay lah. Okay, jadi saya terangkan juga walaupun mungkin ada orang yang bagi jawapan tapi dia tak berapa nak faham. Okay, kenapa jawapannya macam tu dan macam ni. Okay, so saya terangkanlah. Okay, saya terangkan je macam nak jawab soalan-soalan macam tu. Alright, so kita imbas balik lah. Topik 3 kita belajar pasal apa? Kita belajar pasal baru permulaan lah untuk programming ataupun problem solving ni. Kira structure yang pertama lah, iaitu sequence structure. So sequence structure ni maksudnya adalah kita buat satu program tu dia bermula daripada atas ke bawah. Okay, so bila kita nama sequence structure, maksudnya bacaan struktur itu dia bermula daripada atas ke bawah. Maknanya dia tak ada skip lah. Okey, bacaan program tu ataupun arahan-arahan tu. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama soalannya apa? Okey, kalau dalam slide tu, boleh refer slide kalau lupa dah soalan tu. Okey, jadi soalan yang pertama dia kata dia suruh kita buat satu program ataupun dia suruh kita design satu pseudocode yang mana soalannya adalah user akan masukkan masa dalam bentuk second. Okey, masukkan dalam bentuk second. Kemudian kita ataupun program kita tu perlu beritahu how many hours yang terlibat dalam second tersebut. Okay, how many hours, how many minutes dan juga how many second yang terlibat. Okay, so benda-benda ni mesti diberitahu lah. Okay, macam nak kira benda tu. Jadi sebab kita dah masukkan dalam second, jadi pengiraan kita tu mesti dalam format second lah. Okay, so macam mana kita nak tahu berapa hours? Jadi kita kena tahulah in 1 hours ada berapa second. So in 1 hours ada 3600 second. Okey, jadi sebab itulah kita nak kira hours, kita buat second yang kita masukkan tadi ni, kita bahagikan dengan 3600. So kita akan dapatlah berapa hours. Contohnya kita masukkan 5000 hours. 5000 second. So kita bahagikan dengan 3600 hours, kita akan dapat 1 hours lah. Kita akan dapat 1 point something. Tapi kalau kita declare, kita pergi pula kepada CIC 126, kalau kita declare hours itu sebagai integer, maka kita akan dapat 1 lah. Okay. Kemudian bila kita dah dapat 1 hours ni, seterusnya kita nak tahu berapa minit pula. Okay, ataupun berapa minit lah yang terlibat pula. Okay, jadi bila kita sebut berapa minit, kita kena tahulah selepas kita ambil 1 hour ni, berapa second lagi yang tinggal. Okay, selepas kita dah ambil dah 3600 second equal to 1 hour. So, nak kira minit, kita kena ambil yang selebihnya tu lah. So, selebihnya itu adalah baki lah. Okay, baki. So, dalam pengiraan programming, kita ada benda yang kita panggil sebagai modulo. Okay, modulo. Tanda peratus tu. So, modulo ni apa? Ingat balik, saya dah terangkan. Modulo tu adalah, hasil bahagi yang berbaki. So, dia nak tengok baki. Okay, ataupun remainder. Jadi, misal kata sekarang ni second, iaitu 5000 second, bahagi dengan 360. Okay, kita tak nak jawapan dia. Jawapan dia dah ada dah 1 ni kat sini. Tetapi kita nak remainder. Macam tu. Okay, so kita nak remainder dia. Jadi, kalau kita tengoklah berapa dia punya ni, kejap 5000 bagi 3600, kita akan dapat 1.3888 lah. So 1 jam tu lah. Jadi kita ambil 0.33889 lah contoh.
0.3889 darabkan dengan 3,600. Okey, kita akan dapat lebih kurang 1,400 second. Jadi baki yang hasil daripada modulo dengan 3,600 ni kita akan dapat 1,400 second. Jadi second ni akan pegang 1,400 lah. So, untuk kira minit, 1,400 ni akan bagi 60. Okey, 1,400 akan bagi 60. Dan kita akan dapatlah 23 minit. Okey, 23 minit. So, sekarang ni nak dapatkan berapa second pula? Okey, 23 minit tu kat sini lebih kurang bila kita buat modulo kita akan dapat 0.3333. Okey, kita darabkan 0.3333 darabkan dengan 60. Kita dapat baki dia lah, iaitu lebih kurang 20. Okey, bersamaan dengan 20. Jadi 5,000 second adalah bersamaan dengan 1 jam, okey, 23 minit dan 20 saat. Okey, dia akan dapat 1 jam, 23 minit dan 20 saat. Macam tu. Okey, so ini adalah cara untuk kita buat lah. Okey, jadi kalau yang masih confused, saya dapat daripada mana benda ni? Dan kita kenapa kita nak kena darabkan dengan yang ni, darabkan dengan 3,600. Yang ni darabkan dengan 60. Kenapa? Okey, mungkinlah zaman awak belajar dulu, zaman sekolah dulu, saya tak pastilah cikgu ajar ke ataupun tak ke, tapi saya beritahu. Okey, kita sekarang ni kita nak cari remainder dia. Okey, ingat masa sekolah rendah hari tu, cikgu ajar kita apa? Cikgu ajar kalau 5 bahagikan dengan 2, kita akan buat macam ni. Okey, 5 bahagi 2. 5 tak ada dalam sifir 2. Okey, so nombor 5 yang paling dekat dalam sifir 2 adalah nombor 4. So kita anggapkan 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 boleh tak? Boleh. Okey, so kita pun bagilah 4 bahagi 2 dapat 2. 2 darabkan dengan 2 akan dapat 4 balik. Kemudian kita akan tolak 5 tolak 4, kita akan dapat 1. 1 ini adalah baki. Okey, so kita akan jawab 2 baki 1. Okey, sekarang ni kalau awak tak kira macam ni dah. Okey, sebab bila masuk je sekolah menengah, awak pun tekan kalkulator. Okey, 5 bahagi 2 dalam kalkulator, dia akan bawa 2.5. Okey, 2.5. So macam mana kita nak tahu baki dia kalau macam ni? Okay. Macam dalam masa sekolah rendah hari tu, kita tahulah pasal kita buat dengan cara ni. Tapi sekarang ni, tekan kalkulator. Okey, bila tekan kalkulator, macam nak tahu baki dia berapa? Okey, kita ambil balik 0.5 ni, 0.5 darabkan dengan 2, kita akan dapat 1. So, sebab tu, kita kena darab balik dengan 2 ni. Sebab kita nak dapatkan baki asal dia berapa. Sebab baki asal ni pun dia bahagikan dengan 2 juga. That's why dapat 0.5. Okey, contohnya lah 23 minit ni. Okey, 23 minit tu dia bahagikan juga dengan 3,600 tu. Okey, dia bahagikan juga. So, bila dia bahagikan juga, maka dapatlah 0.388889 ni. Sebab tu kalau kita nak dapatkan balik dalam bentuk asal dia, baki asal dia, kita darabkan. Macam itulah. Okey, kita darabkan macam ni. Boleh? So, itu kenapa kita darab lah. Alright. Jadi, sekarang ni kenapa kita nak kena guna modulo? Sebab kita nak tahu baki dia berapa. Jadi, lain kali kalau dapat soalan macam ni, inilah cara dia. Okey. So, soalan yang kedua. Soalan kedua pun sama je sebenarnya. Lebih kurang sama saja dengan soalan nombor 1. Cuma, soalan nombor 2 is about money. Okay, it's about ringgit note. Okey, jadi macam nak buat? Sama je pun tengok jawapan yang saya bagi ni, sama saja, iaitu kita mintalah amount dia. Kemudian kita nak tahu berapa, kalau kita masukkan berapa ringgit, kemudian kita tahu berapa untuk RM100, berapa keping note kita perlukan untuk RM100, berapa keping note kita perlukan untuk RM50 dan seterusnya lah. Sehinggalah RM5. Okey, jadi kita bahagilah dulu dengan 100. Okey, so bagi dengan 100, kita dapat berapa. Kemudian kita cari baki dia selepas kita bahagi dengan 100.
Okay, yang baki tu kita bahagi pula dengan 50. Lepas tu kita cari pula baki yang bagi selepas kita tolak dengan 50 tu. Okay, kita bukan tolak lah, kita bahagi, jadi kita nak cari baki dia. Kemudian yang baki tu pula akan dibahagikan dengan 50. Jadi sebab tu kita sentiasa menggunakan, cuba perhatikan, kita sentiasa menggunakan variable yang sama. Sebab kita nak tahu, kita masukkan nilai benda ni ke dalam variable tu. So, kita guna je balik. Tak perlu nak declare banyak-banyak variable pun. Okay. So, cara dia sama. Iaitu, kita bahagikan dulu, nak dapatkan berapa keping untuk nilai 150 dan sebagainya. Selepas setiap kali kita bahagi tu, kita cari baki dia. Okay. Macam mana lagi? Contoh-contoh soalan lain macam mana lagi? Okay, contohnya kita bagi nilai, kita bagi nilai dalam bentuk megahertz contohnya. Nak kira kelajuan CPU contohnya. Okey, kita bagi dalam bentuk hertz. Kita bagi dalam bentuk hertz. Lepas tu kita nak tahu dalam bentuk megahertz ni macam mana, dalam bentuk gigahertz ni macam mana, dalam bentuk terahertz ni macam mana. Boleh lah, sama je. Okey, jadi kita kena tahulah megahertz tu bersamaan dengan berapa hertz, gigahertz tu bersamaan dengan berapa hertz, terahertz tu bersamaan dengan berapa hertz. Macam itulah. So kita kena tahu nilai asal dia lah. Okey, nilai asal dalam bentuk yang asal, yang bentuk yang root dia tu. Okey. Jadi nak ceritanya soalan ni adalah nak melatih awak untuk menjawab soalan ataupun design sesuatu program berdasarkan design satu program berdasarkan sequence, iaitu kita baca ataupun kita komputer laksanakan kita punya arahan ataupun instruction tu daripada atas ke bawah, akan buat saja. Okey, so ini adalah jawapan lah, penerangan kepada jawapan soalan yang saya bagi minggu lepas. Okey, untuk minggu ni pula saya ada letak sesuatu lah dalam Padlet awak ni. Okey, pergi tengok dekat quiz 5. Okey, dekat quiz 5. Dan answer tu saya ada sediakan kat sini. So, tak payahlah nak salin-salin. Dah ada kat sini dah. Okey. Kenapa pula dia buka gerak ni. Okey. Okay, jadi dekat dekat quiz ni, dekat week 5 ni, okay, kita ada lagi exercises yang lain. Okay, so cuba jawablah topik 3 exercises ni, jawab dan hantar dalam awak punya Microsoft Team. Okay, soalan yang pertama, write pseudocode to convert temperature from Celsius to Fahrenheit. So carilah macam nak convert. Okay, yang kedua, cari volume of the cube. Okay, cari volume of the cube. Kemudian yang ketiga, circle. Okay, nak cari area of circle. Yang keempat, create pseudocode to find the product of two numbers. Okay, nak cari hasil darab. Yang kelima, develop pseudocode to convert a distance in kilometers to miles. Okay, macam mana nak kena tahu apa 1 kilometer bersamaan dengan berapa miles. Baru kita boleh senang nak tukar. And then number 6, write pseudocode to display 5 numbers in Fibonacci sequence. Okay, the output should be 0, 1, 1, 1, 2, 3. Okay, siapa-siapa yang tak tahu lagi apakah Fibonacci sequence, saya bagi hint sikit lah. Okay, Fibonacci sequence ni apa benda? Fibonacci sequence adalah satu sequence number. Okay, yang mana sequence number itu dia bermula dengan 0 dan 1. Okay, Fibonacci dia bermula dengan 0. Default dia akan bermula dengan 0 dan 1. Kemudian, untuk sequence ataupun nombor yang seterusnya ni, dia adalah hasil tambah dua nombor sebelum dia. Okey, dia adalah hasil tambah kepada dua nombor sebelum dia. Jadi 0 tambah 1, okey, tempat A tambah tempat B akan dapat tempat C. Okey, so 0 tambah 1 akan dapat 1. Okey, settle. Nak dapat tempat D pula ataupun tempat yang keempat tu pula, okey, dia mesti
B tambahkan dengan C. Okey, B tambahkan dengan C. Okey, jadi B tambah dengan C akan jadi 1 tambah 1 akan jadi 2. Okey, nak dapatkan tempat yang kelima pula, iaitu tempat yang kelima, tempat E. Okey, ni adalah tempat yang pertama, 2, 3, 4, 5. So, saya kata Fibonacci sampai 5 je lah. Okey, sebab Fibonacci ni sebenarnya nak kena buat dengan looping. Tapi, sebab nak ajar awak macam nak buat sequence dulu, so kita tak payah buat looping lagi lah. Okey, so tempat yang kelima ataupun tempat E ni mestilah hasil tambah C tambah D. C tambah D. Okay, so bila C tambah D, 1 tambahkan 2 sama dengan 3. So sebab tu sequence dia tadi, jawapan dia tadi mestilah 0, 1, 1, 2, 3. Yang kat bawah ni lah. Okay, jadi sekarang ni 0, 1, 2, 2, 3. So settle lah. Jadi awak buat satu pseudocode yang boleh keluarkan 0, 1, 1, 2, 3 dengan kaedah iaitu yang kita panggil ni Fibonacci sequence. Okay, so buat soalan tu. Alright, so soalan-soalan ni yang ada dalam week 5 punya exercise ni, semuanya sila buat, dan macam biasalah hantar dalam Microsoft Teams. Saya akan letakkan assignment kat situ lah. So attendance pun saya akan ambil kat situ juga. Okay, jadinya tolong buatlah dan tolong hantar. Siapa yang tak hantar, saya akan kira dia tak hadir ke kelas saya lah. Alright, so kita tak akan masuk lagi apa-apa topik baru insyaAllah minggu depan. Alright, so itu sahaja untuk video kali ini, untuk minggu ini. So kalau ada apa-apa nanti boleh tanyalah dalam kelas masa week yang ke-6 nanti insyaAllah. So that's all, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.